Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم افتح علينا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعلى عبادك الصالحين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apa khabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat meneruskan pembelajaran PDPR kita dengan berkesan. Insya-Allah kan. Okey, baik. Alhamdulillah kita telah pun melihat berkaitan dengan ta'rif solat pada minggu yang lalu. At-ta'rif yang qasimu ila qismaini lughatan wa istilahan. Ada baik dari segi bahasa dan ada dari segi syarak. Dari segi bahasa iaitu doa dan dari segi syarak adalah aqwal wa af'al, perbuatan dan bacaan mahsusatun yang tertentu, muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara asasnya, solat ini merupakan suatu perbuatan doa, sesuatu perbuatan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu perkara yang dianggap ibadah bagi seorang hamba. Jadi, anak-anak yang dirahmati Allah, apakah hukum kita melaksanakan solat? Mari kita sama-sama kita teruskan perbincangan berkaitan dengan hukum solat. Mungkin kita pun dah tahu secara asasnya apakah hukum solat. Namun begitu, marilah kita sama-sama melihat apakah kesan apakah sekiranya seseorang itu tidak melaksanakan solat, apakah hukuman ataupun apakah nama yang sesuai untuk mereka yang tidak solat ni, ataupun jenis-jenis orang yang tidak solat. Baik, kita tengok hukum solat. As-salatu wajibatun ala kulli muslimin balighin aqilin. Solat itu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dari segi akal, dari segi sampai terima dakwahnya, dan seterusnya aqil, iaitu berakal. Boleh jadi kalau orang tu tak semayang kan, jangan kita marah dia dulu. Kita kena tanya 3 syarat. Adakah awak ni seorang Muslim? Adakah awak telah baligh? Dan adakah awak ni berakal? Muslim ni maksudnya tak wajiblah ke atas orang kafir. Kalau baligh ni maksudnya dia telah pun menerima. Dia telah, kalau kata dia dah masuk Islam, maksudnya dia dah mempelajari berkaitan dengan ilmu solat. Kemudian dari segi umurnya merupakan orang yang boleh berfikir. Baik, kita sambung semula. Kalau dia seorang Muslim, maksudnya barulah dia wajib. Kalau dia dah balik, maksudnya dari segi umurnya, kemudian dia dah mampu melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, barulah dia wajib kan. Maksud kata dia dah belajar kan, ada orang yang ngajak dia solat, itu dipanggil balik lah, sampai dari segi dia punya umur dan dari segi dakwah tu sendiri telah sampai pada dia. Kalaulah contoh kan, macam Tazan, katalah Tazan kan, memang daripada kecil-kecil dia dah kena tinggal dalam hutan. Kemudian tinggal pula dengan orang di dalam hutan tu seorang diri kan. Maksudnya baligh, tidak sampai. Dakwah ataupun ilmu tentang solat itu tidak sampai kepada dia. Maka pada ketika itu dia tidak termasuk di dalam orang yang wajib. Ini contoh saja saya bagi kan. Seterusnya yang berakal. Maksud kata di dalam keadaan yang boleh berfikir dengan waras kan. Kalau kata dia tak boleh berfikir ataupun dipanggil sebagai majnun. Mana majnun? Gila kan. Jadi orang tersebut pun
tidak diwajibkan solat, kan? Jadi sebenarnya kalau orang tu tak solat, kan, tapi dia adalah Muslim ataupun dia balik, dia dah belajar tentang solat, boleh jadi dia seorang yang gila. Tak ada, gurau je. Okay? Tapi memang gila lah. Sebab apa? Sebab kerana orang yang tidak melaksanakan solat ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai perkara dan ancaman untuk tidak meninggalkan solat. Kan? Seorang hamba ni, dia kalau dia tak patuh pada tuan dia, memang sepatutnya lah didenda. Kan? Begitulah kita manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba, maka kita kena wajib solat tanpa tanpa alasan lah, kan? Bagaimana seorang hamba, bila dia nak buat apa saja tuan dia suruh, dia akan terus buat, kan? Dia tak ada nak soal selidik, nak ada alasan itu ini, kan, dan macam-macam. Dia terus buat. Kerana apa? Kerana kita adalah hamba Allah. Jadi, man taraka salata takasulan wa tahawunan fahuwa fasiqun asin. Okey. Dia ada dua kategori sebenarnya yang kita nak bincang. Yang pertama, man taraka salata takasulan wa tahawunan. Orang yang pertama ini, dia konsep dia ialah dia ni meninggalkan solat kerana dalam keadaan yang malas malas lah, tidur lah. Contoh, kan, dia macam bermalam-malam, dia macam dia tahu solat tu wajib, tapi dia malas. Dia tak nak buat. Kadang kawan dia ajak main game ke, tengok apa, tengok cerita ke. Maka orang yang dalam kategori yang pertama ini, dia disebut sebagai fasiqun. Sebagai fasiqun. Fasiqun ni siapa? Man taraka as-salata takasulan wa tahawunan. Okey? Nanti buatkan nota, kan? Bagaimana nak buat nota? Tulis fasik, apa dia? Fasiqun asin. Maksudnya dia ni adalah orang yang fasik dan dianggap sebagai berdosa, melakukan perkara-perkara yang dianggap sebagai berdosa. Okey? Okey. Dan yang kedua ialah yang disebut sebagai orang yang engkar, orang yang kufur. Iaitu dia sebagai orang yang kafir lah. Bila mana apa? Bila mana dia menolak. Wa man jahadaha fahuwa kafirun. Kalaulah dia mengatakan bahawa solat itu tidak wajib, dia menolak, dia kata solat itu bukan dah daripada rukun Islam, maka ketika itu jatuh kafir. Okey? Boleh Ada dua kategori. Yang pertama dipanggil fasik, maksud kata orang yang malas-malas, kan, dia macam mengelat-mengelat, cilam-cilup, kadang buat, kadang-kadang tak buat. Maka orang yang itu dipanggil sebagai fasikun asi. Maksudnya dia kenalah, dia orang yang berdosa, dan dikira sebagai bermaksiat lah, melakukan perkara yang salah. Tetapi sekiranya orang tu mengatakan bahawa solat tak wajib, solat ni bukan rukun Islam, maka itu perbuatan yang dianggap dan jatuh ke dalam kategori kafir. Okey. Jadi untuk hari ini, tugas yang kita nak buat ialah kita buat 3 nota saja. 3 perkara poin penting saja yang nanti Ustaz akan sharekan dia punya contoh nota yang kamu boleh buat. Yang pertama, hukum solat. Hukum solat, tulis wajibun. Hukumus solat wajibatun ala kulli muslimin balighin akilin. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah yang disebut sebagai fasiqun asi? Siapakah fasiqun asi? Fasiqun asi ialah man taraka salata takasulan wa tahawunan. Yang itu adalah fasiqun asi. Dan kategori yang ketiga, nota kita yang ketiga ialah kafir. Siapakah kafir? Man jahada as-salat. Siapa yang menolak solat, yang tak menerima solat itu sebagai rukun Islam, maka orang ini disebut sebagai orang yang kafir. Jadi kalau dia tak solat, tetapi dia tidak mengatakan solat itu, dia tetap mengaku bahawa solat itu adalah rukun Islam, dia tak jatuh pada kafir lah. Baik, bagi orang yang kafir ni, berat lagi hukuman dia. Jadi Ustaz rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita pada sisi yang akan datang. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.